Sekarang pandai lah. Kalau ambil gambar tu, set berebut, mengimpit. Mengcover kegemukan masing-masing. Kurus tak? Apa hal kau tanya soalan tu? Kau bantal lah, himpit, bagi lemak orang dekat belah sini, bagi lemak belah sini. Kau rapat sini. Kan nampak kurus. Apa hal badan luar, kepala besar, apa hal? Aduh, hai. Macam-macam lah. Tak ya, redha je lah. Ni bulan Rejab ni, puasa, settle. Apa susah? Kan, macam tu je lah. Sibuk je. Sebenarnya, itulah kadang tak payah sombong. Lagi satu ni pangkat kedudukan. Sampai sementara. Betul tak? Sementara. Dan yang ketiga, pertama buang tamak, kedua buang sombong, ketiga buang dengki. Dengki, tak puas hati dengan orang. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Aduh, hai. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dia kan, kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, kalau kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kalau ada orang dapat kegembiraan, hati kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia nak kahwin. Elok lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara dengan cemerlangnya, dengan jayanya, seolah-olah macam program anugerah bintang popular. Yang berusaha Tuan Zamri bin Bakar, timbalan kedua pendaftar Mahkamah Persekutuan. Yang berusaha Tuan Azhani Stih bin Azman Tih, pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Yang berusaha Puan Faraziah binti Kasah, Ketua Unit Integriti PKPMP, tuan-tuan dan perempuan ketua bahagian, pegawai-pegawai dan kaki tangan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT hari ini dapat kita bersama-sama, bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya ini datang pada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Ada kalanya orang pada hari ini dia kena cakap bahasa yang berkias. Baru dia faham maksud sebenar. Bila cakap cara jelas kadang-kadang tak faham. Kena kan berkias-kias fansuri juga ada kalanya. Tu sebabnya kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara, kata dia. Yang pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Ketiga, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, kena ada pelita yang menerangi. Bila sebut tentang kenderaan yang tangkas, bukannya Camry, bukannya Mercedes-Benz, bukannya BMW, masuk kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Itu sebab ada kata-kata pujangga, kan, cerdik pandai menyatakan bahawasanya kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Sebab dia nak salin. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. So pertama, akal fikiran cerdas itu yang akan memandu kita. Bukan kenderaan kita yang lain. Yang kedua, rumah yang lapang, bukan rumah bungalow, rumah banglo, bukan. Yang menjadikan kata rumah yang lapang itu adalah kesabaran yang tinggi. Sabar banyak-banyak. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Bukannya baju baru, pattern baru, tak. Tapi maksud pakaian yang cantik adalah akhlak yang baik. Itulah pakaian kita. Dan bila sebut pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk, pantainya landai. Tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab kena belajar. Kan? Berapa siri dah panggil.
penceramah-penceramah popular datang ke mahkamah daripada utara, bawa ke Pantai Timur, bawa ke Timur Tengah pula dah. Bawa ke sampailah ke selatan kan. Akhirnya sampai ke Putrajaya. Alhamdulillah kan, alhamdulillah. So tujuannya untuk ilmu, dan Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi makna kata kita ni hari ni berada dalam keadaan yang serba mencabar. Serba mencabar. Nak pula tahun 2023 dimomokkan dengan akan berlaku ancaman, terutama daripada aspek ekonomi. Kita rasa tercabar dengan keadaan ekonomi dan juga teori-teori ekonomi yang terkini dan menggila sekarang, yang dibawakan oleh Menteri Ekonomi. So, itu adalah merupakan satu cabaran yang besar. Itu sebabnya awal-awal tahun je nak buat kursus je, lampu tak menyala. Ini satu cabaran, petanda-petanda 2023 ni serba mencabar. Tapi jangan risau, saya merupakan penceramah dalam Malaysia yang sangat memahami kehendak audiens saya. Saya takkan kecil hati kalau ada siapa yang berhasrat untuk tidur dan ceramah saya. Saya tak kecil hati dan saya tak akan cakap, tu kenapa tidur? Saya tak akan buat macam tu. Saya tak akan buat macam tu. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Cuma satu pesanan saya, kalau nak tidur, pastikan jangan berdengkur. Sebab takut mengganggu orang sebelah kita, sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. So, tidurlah sama-sama. Sebab kata orang, kita ni dalam ni, itu sebabnya kita cerita pasal majikan hormati, pekerja disayangi. Sebab apa? Sebab majikan dan pekerja perlu saling bekerjasama. Kalau tak ada bos, tak adalah anak buah. Kalau tak ada anak buah pun tak ada bos. Kan? Macam mana jadi bos seorang-seorang? Kan? Dia bos, dia juga anak buah. Tak boleh, dia kena ada orang lain. Kan? Jadi, sebab kata orang tu, kalau kita cakap tu kan, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Pada yang ada husband, yang ada isteri, boleh pegang tangan dia. Malam ni, tu ayat dia. Kalau you nak jalan laju, you jalan seorang-seorang. Tapi kalau you nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Kaedah dia. Saya bagi idea tu. Faham? Lebih kurang lah macam cerita drama apa, Aish Martin tu dengan Nabila tu, Bella kan. Aku menyampah betul kan. Jual mahal je. Saya tak tengok tapi orang share dan TikTok. Orang share dan TikTok. Banyak aku tengok yang orang share macam tak baik. Jual mahal apa teruk sangat. Aduh. Wanita boleh memaafkan tapi takkan melupakan. Nyampah aku. Habis lelaki ni boleh lah. Lelaki ni mudah lah. Macam tu. Tak adalah. Sebenarnya lelaki ni dia makhluk yang Allah jadikan sabar dia. Macam tu lah. Letakkan ego di bawah tapak kaki. Merayu-rayu. Tu yang ada mahkamah rayuan tu. Saya pun tak tahu perkaitan ni. Tak apalah kan. Jadi, mana kata perlunya kerjasama antara satu dengan yang lain. So, bila cerita tentang integriti. Kan? Integriti, kita nak wujudkan kan? Masyarakat berintegriti. Kadang kita juga salahnya. Kita juga salah. Silap kita dalam sistem kekeluargaan kita pun. Kan? Kalau kita nak integriti ni apa? Integriti ni ketulusan, kekukuhan, ketulusan, keteguhan dan juga keutuhan dan kesempurnaan. Kalau kita tengok dari segi, kalau kamus Oxford pula beritahu the state of being whole and undivided. Bersikap menyuruh tidak berpilih kasih. Tapi kadang dalam sistem keluarga kita, pergi beli barang untuk mak, nanti mak bagi upah. Kita yang ajar benda tu. Rupanya dekat dalam kitab hadis 40, Imam Malik pernah beritahu, rupa-rupanya ada 4 kategori orang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah Ta'ala. 4 orang yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu supaya nak tunjuk siapa yang paling pandai. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Mendongak tu maksud dia nak orang hormat kat dia. Ketiga, menuntut ilmu kerana mengejar kekayaan dunia. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama yang tak pandai. Lagi teruk. Berlawan sama tak pandai, nak berlawan dengan grup WhatsApp tu. Nak tengok siapa lagi pandai dalam grup tu. Kan? Ya, benda ni berlaku. Yang ketiga tu tadi, menuntut ilmu kerana mengejar kekayaan dunia. Berapa ramai? Kalau adik nak pandai, adik nak kaya, adik kena belajar. Kita ajar anak kita secara tak langsung. Itu sebenarnya yang kita kena perbetulkan pada awal lagi. Itu sebabnya integriti ni adalah merupakan segala perkara-perkara yang baik. Dalam bab bekerja, rupa-rupanya yang non-Muslim pun boleh ambil, yang mana Prophet Muhammad sebut, Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik,
teliti dan sempurna. Dia tak mahu dia kerja cincai-cincai, janji siap, asbol, asal boleh. Dia tak boleh. Dia mesti sempurna, mesti kerja dia terbaik, mesti kerja dia hebat. Kan? Selalu sangat orang cakap, biasalah Melayu. Kan? Kalau berniaga, okay, Melayu macam tu lah. Kan? Kalau kerja kerajaan, Melayu macam tu lah. Tadi kan pergi sembahyang Jumaat kan, Pak Melayu biasa lah, tidur dulu baru balik baring dulu dekat sana kat masjid. Kan? Kalau kontraktor Melayu biasalah sengit-sengit buat kan. Benda tak betul. Dan benda tu saya alami sendiri tu. Saya alami sendiri tu. Bayangkan kontraktor tu buat dia awning tu kan, dia tebuk lubang untuk pasang skru, sudahnya bila dia letak ya tak ngam pula lubang dengan skru tu. Jadi dia kena tebuk lubang lain. Habis lubang yang ada tak apa, kecil punya hal lah Ustaz. Dia tampal, dia masukkan skru lain, skru saja je tutupkan dekat situ. Bila hujan, menitik-nitik. Hey. Pasang gata. Pasang gata, tahu gata laluan air hujan tu kan, dekat tepi bumbung tu kan. Alhamdulillah, 3 rupa hujan. Wah, boleh kita tengok kelancaran air turun. Pelik. Air tak turun. Air tu bagaimana? Hebat gata ni, kata kan. Rupanya bertakung kat tengah-tengah. Dia tak timbang pakai penimbang air tu macam mana nak letak kan. So, tak sah kan. Dia tebuknya tengah, dia buat salur, dia hantar majiran sebelah dia. Ya Allah, kata, Ustaz pandai-pandai lah dibincangannya sebelah. Bayang, ni benda cerita-cerita betul ni. Tu sebab saya kata, tu sebab dalam program saya My House dengan TV Hijrah tu, waktu kita repair rumah orang miskin tu, ada beberapa kontraktor seluruh Malaysia kita orang pergi round untuk repair rumah orang susah. Bukan semua kontraktor yang bagus. Banyak sangat kontraktor yang problem. Nak cakap apa? Itu sebab kalau tengok balik recap program tu, kalau bila rumah dah siap tu laju, besar perbezaan. Kalau laju tu maknanya tak elok tu. Sebab tak nak orang tengok betul-betul. Macam tu, bayangkan. Jadi banyaklah yang kita tengok. Tapi balik cerita integriti. So integriti ni adalah dari segi kekukuhan, keutuhan, kan? Kesempurnaan. Segala kualiti yang baik itu ada dalam integriti. Kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala beritahu, bagaimana kalian tengah kufur mengingkari Allah pada kalian dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pula pada hari akhirat. Akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Maknanya apa yang kita buat semua akan ada balasan. Baik akan dibalas, buruk pun akan dibalas. Malaikat Jibril pernah beritahu pada Nabi kita, dia beritahu apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesiapa yang kamu ingini sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Jadi jangan kita mudah kecewa dengan apa yang berlaku dalam hidup kita, kerana semuanya dah tersedia dah set pembalasan untuk masing-masing. Kadang-kadang orang marah kan, tak adil, hidup ni tak adil. Tak ada yang tak adil sebenarnya. Hidup ni sebenarnya Tuhan dah susun cantik-cantik dah untuk kita. Ingat tak waktu you all pernah putus cinta dulu waktu muda-muda? Ingat tak dengan lelaki yang you all idam-idamkan? Tiba-tiba dia tinggalkan you all tanpa sebarang simpati pun. Kan dia kata, I tak ada apa, I cukup. Minta maaf, I nak move on. Kan? Dia akan marah, dah lah mati lagi baik tak guna jantan, taklah kau. Contohlah kan. Tapi rupa-rupanya Tuhan bagi sebab untuk kita jumpa dengan orang lain yang lebih baik. Betul tak? Ada seorang yang alami benda tu. Yang lain macam tak dapat tangkap sangat. Tapi betul lah. Betul, kadang-kadang kita tak kalau tak disebabkan clash dengan dia ni, tak sebabkan ni, rupanya Tuhan nak susun yang lebih baik untuk kita. Itu je sebenarnya. Ada orang tu lambat kahwin. Tak kahwin-kahwin. Jangan kecewa. Mungkin Tuhan bagi dia lambat kahwin sebab bagi dia peluang untuk berbakti pada kedua ibu bapa dia. Sepenuh hati. Sepenuh masa. Ada orang macam tu. Ada orang jambatan ni pendek. Cepat kahwin. Ada orang jambatan ni panjang. Lambat kahwin. Tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan ni pendek. Banyak kali pula. Itu yang tak pasal-pasal aku yang kena. Sol. Kan macam-macam. Aduh. Tapi sebenarnya itulah saya nak nasihat juga lah. Dalam bab itulah kan, macam kisah tu kan. Kisah suami isteri tu kan. Iya saya kena. Bukan saya bohong. Saya tunjuk dekat semua orang. Dalam Facebook saya. Dekat dalam saya punya ni kan. Bayangkan dia boleh tulis tergamak dia tu. Gambar saya baru je ceramah kat Balai Bomba Hang Tuah. Yang dekat ni boleh tengok. Dia tak nampak tapi nampak gambar dia lah sikit kan.
Dulu minat sangat dengan beliau ni. Di background gambar saya lah. Tapi dia tulis. Dulu minat sangat dengan beliau ni. Tapi sejak ada kes dengan Ira, terus boykot sama beliau. Bukan saya tuan. Gambar saya baru balik. Saya baru balik berumrah baru 3 minggu. Ni gambar saya dekat Jabal Nur. Jabal Sur, sorry. Ya. Kan. Saya gambar macam ni kan. Lepas tu dia tulis. Ya. Panggil orang jantan. Duk camah hari-hari pasal kahwin. Lalah dia yang kahwin. Tak guna punya jantan. Tak guna punya jantan ni. Bantai tu tak tahan tu. Dia apa? Lepas tu dekat dalam IG tu saya pun tak puas hati lah. Sebab dia highlight tu dekat IG. Saya pun komen lah. Saya cakap dengan dia ni. Dia komen dia kan. Dia kata tak guna punya jantan kan. Apa semua. Saya pun komen lah. Oi, yang kahwin tu Samsul Yusof pula kau Samsul debat yang kau babit ni. Tahu dia komen apa? Oh ya ke? Sorry start salah info. Apa benda? Kau dah melukakan hati aku senang. Macam tu lah cerita dia. Macam tu lah cerita. Macam sekarang zaman. Bukan saya je yang kena. Abang Samsul Rau pun kena. Lepas tu kita Abang Samsul Rau lagi pula. Dia dah malas nak jawab. Dia jawab. Macam mana dah jodoh. Dia jawab macam tu. Dia kata. Parah betul kan. Saya beristeri saya seorang yang faham. Dan memang bersedia kan. Jadi dia bersedia dengan komen macam tu. Cepat betul kan. Tapi cuma tinggal lagi nasihat saya. Jangan kita komen marah macam kita tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga orang ni. Kan? Kita tak tahu. Tolong angkat tangan sini. Siapa? Alhamdulillah Ustaz sejak kita orang kahwin. Dah 20 tahun dah. Belum ada masalah rumah tangga. Tolong angkat tangan. Tak ada masalah. Kita okey je. Dah 20 sudah okey. Kau kahwin dengan siapa tu? Orang kan tidak? Mesti akan ada masalah. Mesti ada masalah. Dan masalah tu kompleks. Jadi tak semudah lelaki tu tak tahu jawab. Isteri tu baik. Tak semesti. Sebab semuanya ada masalah masing-masing. Saya tak menang dengan sesiapa. Tapi tolonglah yang komen. Tu dah lah tak berguna jantan. Tak tahu. Jangan. Kita tak tahu apa-apa. Jangan Jangan kita buruk keadaan. Doakan baik-baik je. Nampak orang tu kahwin 3, kahwin 4. Gatal nak mati. Jangan. Terus angkat tangan. Ya Allah. Semoga mereka berbahagia. Dan jauhkanlah ujian ini pada aku, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Macam tu. Ataupun kok ya pun, ya Allah, jangan lebih 2. Contoh. Contoh. Ustazah tu, yang forum perdana tiap-tiap minggu tu pun cakap, dia ada 3 syarat poligami. Adil, bertanggungjawab dan bukan suami saya, dia tu. Dengan tiap-tiap minggu, kita hendaklah dari segi hukum. Bukan main lagi cerita kan. Sebenarnya hukum tak salah. Orang tu yang salah. Betul tak? At least. Itu yang kita kena faham. Jadi, integriti ni boleh berasal perkataan integer ataupun yang diambil daripada struktur binaan kejuruteraan, iaitu kekukuhan struktur binaan satu bangunan. Jadi kalau ada satu binaan bangunan tu dia mesti komplit dengan tiang pasak dia apa semua, dengan apa dia punya pengukur dia, semua kena ada. Dan mesti itu sebabnya kalau ada tiang asas daripada satu bangunan, contoh sepatutnya ada 10 batang, tapi dicabut sebatang, bangunan akan tetap terbina. Bangunan akan tetap berdiri. Tetapi isu dia, mungkin ketahanan bangunan tu yang sepatutnya bertahan selama 250 tahun, mungkin tinggal 180 tahun saja sebabkan satu tiang yang kita dah cabut tadi. Dan ada orang yang tak bertanggungjawab, dia akan sebab apa? Tak apa, masa tu kita pun dah tak hidup lagi dah, nak mati dah. Itu silapnya. Sedangkan kalau kita percaya pada kehidupan selepas mati, maka kita akan jaga perkara ni. Itu yang mustahak dia. Macam tu kat Putrajaya kan. Saya lihat nilai integriti tu ada dekat traffic light. Sila belok kiri sekiranya tiada kenderaan. Aku tak faham benda tu semua. Aku try buat kat Kuala Pilah, kena saman. Kan. Untuk direnung-renungkan lah. Kan. Jadi maksud integriti adalah kejujuran, ketulusan, keutuhan dan kesempurnaan. Jadi sejauh mana kita ni berintegriti? Berhenti dekat satu jalan, kat Putrajaya, tak ada kamera, lampu merah. Kiraan dia ada pula tu 120 saat lagi. Tak ada kenderaan. Dan ada seekor anjing melintas teman-teman menyindir. Tak nak jalan ke? Jalanlah. Kan? Soalannya, adakah kita akan tunggu sampai habis atau kita teruskan perjalanan? Bagus dia orang. Tunggu 120 saat kan. Jadi maknanya bagus lah dia orang. Sebab bos ada kat sini kan. Jadi tu betul lah tu. Jadi untuk kita ni
dalam keadaan hari ni kan, sebenarnya dalam mencapai kejayaan dalam hidup kita tak ada shortcut. Itu sebabnya kita kena sabar. Dan kejayaan tu sendiri pun abstrak. Itu sebabnya kita jangan cakap lah, aku ni macam mana. Macam contoh lah, macam saya kata kan, you all duduk kerja kat mahkamah ni kan, dekat istana kehakiman kan. Istana lah sangat kan. Contoh kan. Kerja istana, dan percaya cakap saya beritahu penyawak, selaku penyawak awam di istana kehakiman. You all bukan hakim kan? Tak, okey. Saya berani cakap yang you all takkan kaya. Tak, saya nak tengok reaksi je. You all takkan kaya ni. Yelah, tak ikut cakap, tahu tu. Bukan. Bukan sebab you all tak berpeluang. Ya, silakan. Tak apa. Saya pun mau. Itu integriti tu. Nampak? Kita cerita integriti. Kan? Tu sebab saya kata takkan kaya tu sebab apa? Bukan kata takkan kaya tu you all akan berputus asa dengan kehidupan. Tak, maksudnya takkan kaya tu bukan orang satu. Yelah, aku tahu, tak boleh kau cakap, aku tahu aku takkan kaya kerja kat sini, dia kata. Tak. Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Kaya tu berapa baru kaya? Berapa baru kaya? Di dalam kerajaan yang terdahulu pernah dibentangkan, bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diumumkan bantuan insentif kewangan kepada kalangan awam sebanyak RM700. Semua ahli parlimen tu. Aku tak tahu apa yang ahli parlimen tu suka sangat tepuk tu. Masa tu ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama, baik tak payah. Sebab marah RM700 aja. Reaksi yang kedua, okeylah, dulu 500, sekarang 700, naik 200, boleh lah. Seorang tu. Yang seorang tu pula tu berlari kat mesin ATM tu, cucuk dia. Tak ada pun, belum lagi berumum. Tapi pada dia besar sangat 700 tu sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak tu. Dia nak belanja anak isteri dia makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Dah. Pada setengah orang benda tu besar. Itu sebab saya berani gunalah platform-platform live ni, saya berani cakap, tolong-tolonglah kerajaan Malaysia. Berhenti-berhentilah bagi bonus 500-600 ni. Berhentilah. Saya pernah bergelar penyawat awam. Saat yang paling manis, last kali dulu kita pernah menikmati setengah bulan gaji. Itu paling hebat dah dulu. Dah sampai masa kita bagi kalangan awam ni, sama macam kalangan negeri dan swasta tu, paling kurang sebulan ataupun 3 bulan gaji. Aku bukan menteri tu. Maka macam bentang belanjawan pula. Dah adalah contoh kan. Saya cakap macam tu dengan cikgu pun. Betul. Ya. Tapi itulah dia kan. Hakikat kan, cabaran sekarang. Kaya tu berapa banyak baru kaya? Katalah tiba-tiba kan. Tiba-tiba kali bos kita buat pengumuman dalam baca tadi kan. Tadi tuan baca, tiba-tiba ada terselit dalam tu kan, dalam teks ucapan tu kan. Bagi menghargai, walaupun saya tidak hadir hari ini, saya yakin semua akan mendengar ceramah dengan baik dan kita umumkan pada semua staf yang hadir pada hari ini, yang hadir saja, termasuklah di ruang yang lampu tak menyala tu, kami umum. Kita umumkan bahawa semua staf akan menerima bayaran sebelum jam 5 petang ini, iaitu sebanyak RM200,000 setiap seorang. Contoh, jangan klaim ni contoh aja. Okay, saya nak tanya kepada MC kita, tu rasa dah kaya belum RM200,000? Aku tak tanya okey ke tak, aku tanya dah kaya ke belum? Belum. Tu dekat ada setengah orang, RM200,000 tu belum kaya. Ada orang tu dia berharap sangat dapat RM5,000 tu, minta lah dapat RM5,000 tu. Dapatkan bil SP tu RM10,000, dia rasa macam dah kaya sangat. Wah, tu duit dia. Memang duit dia, bukan duit pada orang, memang duit dia tu. Dia rasa dia kaya. Dia tak tahu, dia tolak duit simpanan hari tua dia. Kan? Itu sebab saya kata, ada setengah orang memandang satu tu besar, ada setengah memandang tu rendah sangat. Itu sebab dialog orang kaya ni tak boleh nak lawan. Kadang saya cemah kat rumah orang kaya tu kan, satu datuk tu. Tu agaknya mahal ke bahan itu. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab dia. Tapi dia bukan sombong. Tapi membahasa dia macam tu. Kan? Saya pergi kat rumah ada satu datuk tu. Dia baru pindah rumah. Tu. Wih, cantik mana tu. Agak-agaknya. Mahal dia. Tak ada lah.
Ni nasib baik dia bagi kurang, Ustaz. Kalau dia tak bagi kurang memang tak boleh beli rumah ni. Dia kurang akhirnya dapat 5 juta. Saya tak tahu nak react macam mana. Saya macam okey, buat macam konon aku pun sama macam dia kan. Sama-sama level lah kan. Bayangkan dia kata dah dapat kurang 5 juta. Lepas tu renovate macam mana? Renovate 1,5 je. 1,5 je. Takkan mungkin 1,500 tau. Kan? 1,5, 1,5 juta renovate. Dan barang-barang dalam rumah tu, barang saja 3 juta. Barang saja. Saya tak tahu nak tanya apa dah. Nanti Ustaz kalau Ustaz datang lah ni, ni bilik Ustaz. Oh, dah ada bilik tu aku. Dah saja. Nak tunjukkan dia ada banyak bilik rumah dia. Lepas tu, sampai ujung tu, kita makan sup dekat dapur. Apa pun cantik. Ya Allah, ada lampu yang macam tajam tu. Macam pisau dia punya lampu tu macam tu dekat dapur. 4 segi. Besar. Saya kata, lampu ni pun dah mahal lah katanya. Yang ni beli kat Republic Check ni. Kat Republic Check beli. Kau masih gigih-gigih tukar bal lampu yang bulat-bulat tu. Dia beli kat Republic Check tau. Tak payah tanya lah harga berapa. So, itu dialog dia. So, dia bukan sombong. Tapi kita mati hidup balik pun tentu boleh rasa macam tu. Kita rasa macam tu kan. Tapi sebenarnya adakah itu kaya? Tak, pada dia tak kaya. Wah, dia ni sikit je ni Ustaz. Bayar kaya dia. Orang tu lagi pula. Dia cakap tu. Ada satu rumah Datuk Seri lagi seorang lagi. Dekat Kajang. Dia bagi saya makan ada satu kopok. Dia besarkan satu kopok. Sedap tak Ustaz? Sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita beli kilang tu. Apalah kau beli kilang ni? Macam mana tu? Bayangkan dia punya cara dia berbual dengan kita. Dan saya kata, tapi itu sebab saya kata, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga dia. Betul? Akhirnya kita banyak duit, kalau kita hidup seorang pun tak ada nilai. Kita banyak duit tapi kita tak bahagia. Tak ada nilai. Rumah tangga, porak-peranda, anak tak ke mana, buat apa? Kan? Sayang, abang tak dapat buat sayang pergi jalan jauh sayang. Kita dapat pergi, orang lain pergi UK, kita pergi Yuban aja. Yuban, kat mana tu bang? Ulu Bendul. Tahu tak ayat yang paling manis seorang isteri boleh cakap apa? Abang, walaupun Ulu Bendul bang, yang penting kebersamaan kita bang. Betul. Ni heboh. Nak bahagia dalam hidup ni satu je. Kena banyak memberi daripada banyak menerima. Itu saya kata. Dalam bekerja, kena banyak memberi. Bagi servis, insyaAllah kita akan bahagia dalam kerja kita. Dalam rumah tangga, kena banyak memberi. Kita akan bahagia. Itu sebab mak kita boleh bahagia di penghujung hidup dia. Sebab dia terlalu banyak memberi pada kita dalam hidup kita. Dan bila anak tu asyik menerima, tak pernah fikir nak memberi, sampai satu tahap dia akan menyusahkan orang lain. Itu keadaannya. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan rumah makin ramai orang. Mak kita iyalah buat rumah. Sebuah bilik seorang satu. Sudahnya, lengang. Bergema rumah. Abang. Makan. Apa. Pekak ke. Orang dah tak ada. Tinggal berdua je dalam rumah tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Perubatan makin canggih, penyakit makin banyak. Sesemua kaki, kuku, tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak habis nama penyakit. Anggota badan jadi penyakit. Dalam ini penyakit lubang hidung, suping telinga, agaknya tu semua. Yang terbaru bulan 11 saya tu penyakit sesama tomato. Apa hal? Penyakit sesama demam menjangkiti kanak-kanak dengan warga emas. Sesama tomato. Macam-macam. Ni dah ada influenza A, B, C. Ya Allah, macam-macam penyakit. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Tengok kat Prisin. Tiba-tiba kat Seremban pun ada satu taman perumahan tu. Kat Seremban pun pakai Prisin. Menyampah aku. Lorong tak sampai 10 lorong. Mengada Prisin. Aku tak nak sebut lah taman mana. Nak ikut sangat macam Putrajaya. Tanya tu bosan dia pakai Prisin bila hantar dia kau pun nak Prisin apa? Rumah ada 50 biji section. Alah, tolonglah kan. Macam lah. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Betul kita duduk di pekan, duduk di mana, pendapatan semakin meningkat, tapi ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman dunia maya, tapi teman sejati makin tak ada.
Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih makin kurang. Air minuman banyak jenis. Extra Joss, Tembici, Tebikal Leci, kopi kai, kopi campur temikai, agaknya lah tuan-tuan. Macam-macam. Tapi pakai jam tangan mahal. Tapi tak pernah tepat waktu. Kan? Ilmu makin tinggi, adab makin tak ada. Belajar makin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Tengok tadi bukti hidup Samsul lain yang kena. Itulah dia. Dia orang ni tak nak tengok. Dia tak nak baca lah. Tahu betul? Tak gunanya Samsul. Sudahlah kau. Aku tak nak tengok ceramah kau. Apa pasal? Ramai lagi tau. Banyak lagi. Saya boleh tunjuk 2 je. Banyak sangat. Saya kata, susah tu. Jadi apa yang perlu ada? Dalam hidup kita ni nak berjaya, dalam hidup kita ni ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ada 5 ni, selamatlah hidup kita di dunia akhirat. Dalam bab integriti ni. Senang. Betul? Sabar. Dalam kerja. Sabar. Orang naik pangkat, kita tak naik pangkat. Sabar. Ada benda lain Tuhan bagi kat kita, jangan risau. Kalau khusus pergi Singapura, kalau khusus pergi Genting, kalau khusus pergi Cameron, kalau khusus hantar dia. Kalau khusus pergi Putrajaya, aku. Dia kata. Dia marah kalau khusus hantar dekat-dekat. Sebenarnya syukurlah hantar khusus dekat-dekat, tapi kita cepat dapat balik rumah kita. Nampak tak? Banyak yang nak diuruskan kalau kita pergi tempat jauh-jauh. Kalau pergi luar negara, hantar dia. Dalam negara, hantar aku. Kalau khusus penggemar perkasaan team building, aku gak yang kena lanyak. Orang lain tak pergi pun. Tak, kita cuba percaya pada hikmah tu. Percaya pada hikmah. Ada benda. Sabar. Kita mungkin tak dapat tu, tapi dapat benda lain. Kan? Tuhan mungkin tak bagi kita tu. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi kita bos yang baik. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi kawan-kawan pejabat yang okey. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi suami yang romantik. Tak terbayar dengan duit. Kalau anugerah Hikmat Cemerlang tu marah. Tarik muka. Pas dia. Macam dia seorang je kerja. Contohlah, benda ni berlaku kat banyak tempat kecuali Istana Kehakiman. Kan? Bukannya ramai sangat boleh dapat APC. Kan? Dalam 8% kan? Daripada staff dah lah ramai. Yang dapat orang tu, orang ni dapat. Tak dapat pun tak apa. Kan? Yang dapat APC tu kan? Bukan apa sangat, betul tak? APC dapat apa? Pertama dapat apa? Jangan sangat nampak sangat nak duit tu. Pertama sijil dulu. Sijil sebut tu. 1,000 tu. 1,000 tu. Sabar. 1,000 tu iringan dia tu. Yang sebenarnya sijil tu yang mustahaknya. Tahu? Cepat betul 1,000. 1,000. Sabar. Tak ada benda pun. Kan? Yang pertamanya sijil penghargaan. Keduanya 1,000. Tapi banyak dah organisasi yang memang saya suggest kita tambah anugerah-anugerah lain supaya mengurangkan konflik. So dalam bekerja, apa yang kena ada? Yang pertama, kita kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Jangan tipu. Sebab mileage dengan overtime tidak menambah pendapatan kita. Dia sekadar cover balik apa yang kita dah belanjakan. Itu pun tak dapat cover semua. Okay? Tapi yang masalahnya ada orang jadikan dia pendapatan. Jangan macam tu. Bila ada bahagian kewangan, hantar query. Kenapa claim sama berbeza sedangkan pergi tempat khusus yang sama? Kesian bahagian kewangan kena marah. Mana bahagian kewangan? Letakkan aku dah. Bahagian kewangan tak dibenarkan datang. Dia kata, kenapa klaim ni berbeza sedangkan pergi tempat khusus yang sama? Jawablah dengan jujur. Kadang ada orang marah macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Tahu, kalau duit mak ayah dia tak kisah. Takut nanti kena tanya, dia yang kena secah, dia kena ni, kesilapan dia meluluskan pembayaran tu. So kalau dia tanya, jawab je lah dengan jujur. Terus terang saya katakan, memang klaim saya berbeza kerana saya tak tahu jalan. Dekat roundabout ni saya pusing 3 kali. Di manakah harus kutuju? Dekat satu sudut tu saya berhenti, saya menangis dulu. Kat mana simpang yang harus kutuju? Kadang-kadang ada orang perempuan, kadang dia masalah dengan tu. Dengan map tu. Bukan semua. Janganlah marah. Cepat marah ni, hilih semua. Aku dengar masalah tu. Orang komplain-komplain, orang gumpat-gumpat ni semua dengar. Lalu tadi ya, tinggi Samsul Debat. Tinggi Samsul Debat. Macam OKU kau buat aku kan.
Salah ke Samsul debat tinggi? Dah lama tinggi ni, bukan baru hari ni tau. Aduh, tahulah kan. Tapi itu dia. Kan, jujur je. Jujur, jangan tipu klaim. Sebab duit tu tak berkat pun. Tak berkat pun kalau kita tipu. Boleh. Tak boleh. Itu dia. Yang kedua, jaga amanah. Datang kerja, buat kerja. Bukannya buat benda lain. Ni datang kerja, guna mesin photostat untuk photostat benda-benda peribadi. Tak boleh lah. Bilik mesyuarat persatuan penduduk. Tak boleh lah. Faham tak? Tolong fotostatkan IC anak aku ni. Pihak sekolah minta. Selain kita guna ink yang kita gunakan tu yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Apa hukum dia? Sedangkan tak berapa sen. Memang kita boleh photostat je kat luar kot. Apa masalah kita? Amanah kena jaga. Amanah kena jaga. Yang ketiga, jaga ukhuwah. Hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Macam saya kata tadi. Pekerja, majikan, semuanya saling perlu memerlukan. Betul? Jangan jatuh-menjatuhkan. Tak puas hati tengok orang tu naik pangkat. Nyampah aku. Orang tu naik pangkat, marah. Orang dapat APC, marah. Sabar. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang tak puas hati dengan kita. Apa perasaan kita? Wih, macam mana dia boleh kahwin dengan orang tu? Laki dia handsome, wih. Muka dia tak boleh belah. Wih, muka bini dia lawa, wih. Muka suami dia mengayau dia. Bayang tu. Boleh tu dia cakap macam tu. Itulah yang kita tak faham tentang keajaiban yang hebat, maha hebat Allah. Allah jadikan mata kita tak sama. Kalaulah semua orang pandang orang tu sama cantiknya, berebut, susah. Contoh, ada setengah orang cakap ni Lofa tu lawa sangat. Kan saya biasa. Saya bagi laluan kepada purist. Go on. Pergilah. Tak ada hal. Lain taste orang kan. Setiap orang berbeza-beza. Contohlah kan. Kenapa kita nak marah-marah? Jaga hubungan. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Ada je benda. Pertama, buang perasaan apa dalam organisasi? Buang perasaan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Dia ada beza. Faham dengan setuju. Faham ke tak? Setuju tak? La ilaha illallah. Saya kata jangan tamak, kongsi tak apa. Maksud dia, apa maksud kongsi? Share ni adalah sedekah, bantu. Jangan tamak. Contoh ada makanan kat luar, balik kan, keluar ni. Jangan ambil lebih, share. Kan? Kalau tak nak share pun ambil satu je seorang. Janganlah tamak ambil lebih, betul tak? Ambil satu, share, itu lebih mulia. Faham? Faham tak? Setuju tak? Tetap tak setuju kan? Susah kan? Jangan kita tamak. Tapi jangan kita tamak dengan rezeki yang kita ada. Kita share, boleh kongsi, boleh sedekah, boleh bantu orang, bantu. Itu pertama. Kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun kita. Nak sombong apa? Samsul debat nak sombong. Saya bersyukur sebab apa? Mahkamah ni lah tempat yang jadi saksi lah. Saya ceramah sebelum saya Samsul debat sampai saya jadi Samsul debat. Kan? Semua nampak muka-muka family ni semua kan kawan lah semua. Ingat lagi, kita ingat tak kita team building? Kan? Ya Allah, saya suka betul tengok korang. Nampak muka mahkamah, standard, muka file kan macam tu kan? Kan? folder, muka folder. Betul tak? Tapi tiba-tiba waktu makan tu, ada seorang tu pasang je lagu pocok-pocok, tinggal pinggan mangkuk semua tinggal. Semua. Melenggang patah-patah. Oi, dia orang ni dahsyat betul. Tak sangka betul. Lepas tu choir you all antara yang terbaik saya dengar. Saya dengar. Dengar choir siap dengan dia joget-joget tarian macam ni kan. Berlawan-lawan dengan ya, baguslah you all. Sebenarnya tu sebab orang cakap kan. Saya tak kisah pun kat sini. Hari ni bayar ke tidak pun saya tak tahu ni. Saya syukur dia datang. Punyalah berintegriti ni kan macam tu. Saya tak tahu. Dah, tu sebab saya kata. Sebab saya kata kan, jangan itu sombong-sombong. Samsul debat. Dulu orang kenal saya ni, bukan Samsul, Cik Samsul lah. Cik Samsul. Datang, dapat, dia duduk kat sini, dapat. Oh, adalah saya tinjau-tinjau kan. Ya Allah, mahkamah macam ni. Macam ni mahkamah. Ya Allah, bestnya. Lepas tu kan, yang bagus, dia tak macam KLIA. Sini okey. KLIA kalau bunyi kena buka semua kan. Sini tak ada, lalu je. Tak apa. Buat tak tahu je. Tak ada apa-apa. Jalan. Baguslah sini. Sini saya seronok sini betul. Tengok pejabat semua cantik-cantik, besar-besar.
Baguslah. You all kerja kat tempat yang baik. Dan orangnya pun muka orang baik-baik. So jangan kita sombong-sombong. Sebab nak sombong dengan Samsrebat. Tiba-tiba minta maaf, saya Samsrebat, tolong layan saya. Tak ada, saya tak macam tu. Tak ada saya, betul. Betul, kita ni biarlah mengenah diri. Mengenah diri, tak usah. Walaupun kita tinggi, kenalkan diri. Jangan sombong-sombong. Samsrebat. Tak lama lagi besok, adalah Samsrebat, Samsredebab, semua ada. Nak belagak-belagak buat apa? Penyanyi-penyanyi tu pun punya sedap suara dia dulu. Tiba-tiba dia masuk Gegar Vaganza tu minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tu nyanyi lah. Nak sombong buat apa? Kan? Lagu dia dulu, note dia sampai ke langit tingginya. Kalau dia paksa juga, memang dia ke langit. Kan? Saya macam pelakon-pelakon kan. Saya kata kan, pelakon kan. Dulu tengok, dulu hero tu. Datuk Syamno marah betul bila aku petik nama dia dalam ceramah. Ya dulu berlakonnya jadi hero, sekarang jadi bapak dah. Tak mau dia jadi hero. Sebenarnya jadi Samsing kan. Tak kata apa. Zaman tu akan berubah. Ya apa? Dulu zaman kita anak dara lain lah. Zaman kita dah ni lain pula. Tudung dah tak ada pakai tudung tu. Dah pakai tudung lain lah. Kan cara kita dah berbeza-beza. Zaman dah berubah. Dulu tudung ni tak tudung yang ada macam scarf yang macam pengakap ni tarik ke atas. Tak dulu kan. Kau ingat lagi tak? Ingat tak yang tarik ke atas, yang tudung kilat kan, tarik bagi ke atas kan? Lepas tu ada tudung ikat-ikat yang belang-belang ikat kat tengkuk kan? Ada orang share dalam grup. Lepas tu ada orang kawan, ada kawan cakap, kalau kau kawan aku tolong remove gambar ni. Zaman berubah. Macam mana? So kita nak sombong-sombong buat apa? Tak payah sombong lah, tak ada benda pun. Saya pernah jadi pengarah undang-undang kan. Belagak jadi pengarah. Contohlah kan. Jawatan tinggi. Pengarah undang-undang. Nombor 1 dekat pejabat tu. Kan. Kalau hierarki dekat organisasi tu. Bawah bos. Datuk Pandang tu. Kita ni nombor 2 tu. Sebab kita legal advisor untuk dia. Kita sebelah dia. Gila lah. Rasa macam tu. Belagak dekat. Ui kau jangan main. Dekat pejabat tu dia nombor 1 tu. Kau jangan main. Tiba-tiba dekat surau masjid tu. Duduk kat ujung tiang tu. Apa? Pencen. Nanya apa? Saya sekarang dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Diskaun. Tak ada diskaun ke? Tanya. Sampai masanya kita nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Tak payahlah kita sombong-sombong. Dunia ni sementara sifatnya petah lagi yang ada dalam dunia. Apa dunia yang sementara ni? Yang pertama pasangan. Sementara pasangan kita. Isteri I paling pandai masak sekali tau. Tak ada siapa boleh lawan. Tu sebab I tak makan kat kedai ni. I makan kat rumah. Apa? Cik belagak. Besok tu sebelah kita kedai. Apa hal? Rumah aku meninggal malam tadi. Ya apa? Suami I bagi I 3K sebulan. You ada? Belagak. Suami I bagi I 3K sebulan. You ada? Malam tu mati tercekik sudu. Hilang 3,000 sebulan. Abang! Tercekik sudu. Mati. Kau gemamnya jerit panggil laki kau kan? Hilang 3,000 sebulan. Yang kedua. Duit. Harta. Sementara. Kereta yang canggih dia beli dulu. Ya Allah. Dah habis dah 9 tahun. Dah habis bayar. Dah mengata. Kadang-kadang tak sempat habis bayar lagi. Dah mengata untuk kereta lain lah. Ya apa? Sementara. Handphone. Belagak tu. iPhone 7. 7 dia sebut lagi. Kalau ingat boleh ada rekodkan dulu iPhone 7. Dia tak teramat tengok dah. Sekarang nak iPhone 15. Kan? Ya ke tak? Gila betul. Dia selfie macam tengok depan. Gila betul. Sekarang pandai lah. Kalau ambil gambar tu set berebut, mengimpit. Mengcover kegemukan masing-masing. Kurus tak? Apa hal kau tanya soalan tu? Kau bantal lah himpit, bagi lemak orang dekat belah sini, bagi lemak belah sini. Kau rapat sini. Kan nampak kurus. Apa hal badan luar kepala besar apa hal? Aduh, macam-macam lah. Tak ya, redha je lah. Ni bulan Rejab ni, puasa, settle. Apa susah? Kan, macam tu je lah. Sibuk ni. Sebenarnya, itulah kadang. Tak payah sombong. Lagi satu ni pangkat kedudukan. Sampai sementara. Betul tak? Sementara. Dan yang ketiga, pertama buang tamak, kedua buang sombong, ketiga buang dengki. Dengki, tak puas hati dengan orang. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Aduh, ada je tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dia kan, kata Ustaz Syed Dr. Kadir Al-Jofri, kalau kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada.
Kalau ada orang dapat kegembiraan, hati kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia nak kahwin. Elok lah. Mana dengki dah ada. Dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah sekarang senang kan, loan senang lulus. Dia tak rasa apa. Dengki dah ada. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, dengar ramai kan, bukan dia seorang kan. Tak rasa apa. Dengarnya anak dia dapat semua A. Peksa berapa ni? Bukan anak dia seorang kan. Rasa orang lain pun ada. Dia tak rasa apa. Tapi, kalau reaction dia macam ni. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat the boss tu. Confirm dengki. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu kan. Tu confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai. Memang confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Sepatutnya dia macam ni. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Dia ke alhamdulillah, besok papa senang tak tolongan dia weh. Kita jumpa dengan dia senang tak tolong kan. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke alhamdulillah. Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang pergi kerja. So kita tumpangkan dia, tengah minyak buat tidur. Kan happy. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa tu. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai kan. Alhamdulillah. Macam tu lah. Ni kena cepat tu. Mulut tu cepat je nak judge. Ni cuba jangan. Dengar-dengar dia dapat APC. Kau tak tahu cerita ke? Senarai tu tahun lepas dah lulus. Weh. Itulah beza lelaki dengan perempuan. Orang lelaki kalau dia tak puas hati dia cakap direct. Weh, macam mana kau boleh dapat? Cuba cerita. Mana aku tahu. Aku setakat ni, aku kalau kerja walaupun aku lepak-lepak dengan kau pun kerja aku siap kan. Oh ya kan, aku tanya je kan. Bagi puas hati. Lelaki macam tu. Orang perempuan dia tak balon depan. Depan siap puji. Tahniah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tu. GG TPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk kawan-kawan yang tak puas hati ni. Terlupa, termasuk budak yatim anugerah pun dia dalam tu. Meraung pula tu. Lepas pasal aku. Aduh. Apa yang kita marah kan? Kau tak tahu ke? Dia kata kan, ada je. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Abang Haji mana tu lah yang kat kampung kita tu. Kenapa? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Apa masalah kau? Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Kita cepat tau nak judge benda-benda macam tu. Suami 85, isteri 25. So what? Tak boleh ke kita positif? Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Tak boleh. Ini cepat. Malam pertama mati tu. Cepat betul kamu hukum. Cuba kau tanya. Cuba tanya perempuan. Kau tak puas hati kan tanya perempuan. Dek nak tanya apa yang kau gemar dengan Abang Haji tu. Umur dia kan dah banyak. Saya macam mana saya nak cakap dia romantik. Kalau kita makan kan memang bersuap. Dia suap. Abang tu telinga. Dia tak perasan. Tak apa-apa nampak sangat. Agak je lah macam tu kan. Makan bersuap, candlelight. Tengah hari candlelight. Ngalau lalat tu. Kan? Lepas tu kan setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah ada pakak tak terang kan balas. Yang penting dia bahagia sudah. Jangan kita hukum. Jangan kita dengki. Itu je cerita dia. So, maknanya jaga hubungan. Seterusnya, percaya pada hikmah. Kita kerja teruk-teruk, kita kerja macam-macam. Dah 10 tahun, 20 tahun. Kita jadi pembantu hakim, kita jadi ini, jadi penolong pegawai, kita jadi tak apa, syukur. Sebab apa? Percaya pada hikmah. Ada benda baik Tuhan bagi kat aku bila aku kerja rajin-rajin. Yang kadang benda tak tulis dengan pangkat. Mungkin kita tak dapat duit banyak. Mungkin kita dapat ni. Tapi Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi suami romantik. Tak terbayar dengan duit. Kan? Suami balik sampai rumah. Assalamualaikum sayang. Sayang abang balik ni. Abang, kau masak lah. Sayang tahu kan abang kalau tak nampak sayang hidup abang macam mana. Abang. Dah kau tak nak dia geli sangat lah. Betul tak kau suka benda tu cakap? Betul. Benda tu tak terbayar dengan duit tau.
Iya, tu saya kata tadi. Kadang-kadang tu percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tak ada hal. Kita dapat Nur Rahmat Cemerlang. Okey, fine. Tak apa, aku kerja macam biasa. Okey je. Elok aku tak dapat Nur Rahmat Cemerlang tu. Orang pun tak perhatikan kerja aku. Orang dapat APC tu, kau tengok dia dapat APC. Kau tengok, bukannya rajin pun kau tengok. Eloklah kita tak dapat APC, orang pun tak perhatikan kita. Kan? Itu syukur je. Senang. Hikmah. Kemudian, kebertanggungjawabaan. Tanggungjawab dengan kerja kita. Buat kerja dengan penuh tanggungjawab. Kalau, kenapa tak siap kerja ni? Tak ada sebenarnya, minta maaf puan. Saya ingat yang ni sepatutnya dia buat. Sorry lah, memang atas meja saya. Saya yang salah. Sekarang puan nak saya buat apa? Mengaku aja. Jangan gemar menyalahkan orang. Saya tak tahu puan, ini bukan kerja saya. Dia yang letakkan kat atas meja saya. Saya tak tahu apa-apa pun. Ini memang salah dia. Kita cek lagi DNA. Tengok siapa yang pegang last file. Contoh kan, menyalahkan orang. Itu yang anak-anak kita ikut. Kenapa hisap okok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salah orang. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Sakit perut. Kenapa sakit perut? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa kita tak panggil? Okay. Alright. Itulah dia menyalahkan kan. Jadi jadi tuan, kita rasa bangga je lah tuan kat mahkamah ni. Sebab staff kita ingat lagi lagu tu. Saya saja ya test. Saya tadi beria kau berkekut. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Beria menjawab tu. Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita tentang salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman dalam lagu tu. Iaitu ular. Ketika tanya, kenapa kau nak makan katak? Dia menjawab sambil merenung tepat kepada yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan rakaman hujung audio tu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Orang tak boleh tanya lah. Sebab bila kita bertanggungjawab, accountable. Itu sebabnya kebertanggungjawaban itu penting. Dan begitu juga ikhlas dalam bekerja. Ikhlas ni kita tidak mengharapkan balasan sebenarnya. Bekerja ni tak harapkan balasan. Ingat tak dulu masa mula-mula kita minta kerja. Minta orang JPA ke SPA ke GTC dulu kan. Ya Allah, aku dapat kerja ni jadilah. Aku tak nak apa dah. Ya Allah, aku nak kerja je. Betul tak? Tiba-tiba dapat kerja kau marah pula. Kau tak dapat tu, tak dapat ni, tak dapat ni. Apa sal? Hasrat berubah. Betul tak? Itu sebab saya kata sabar. Sabar, syukur dengan kerja kita. Tawakal, serah pada Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Redha dengan apa juga ujian pada kita. Ujian memang ada. Kita bekerja memang ada ujian. Saya bekerja dulu pun ada ujian. Tiba-tiba orang salahkan kita untuk ni. Okay, terima je lah. Macam mana. Kita yang penting settle kan. Macam mana nak buat. Cantik dipandang bulan mengambang. Torang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar, tabah, hadapi. Redha. Dan yang last kali, ikhlas. Biarlah Tuhan bagi yang terbaik untuk aku. Ikhlas ni, buat satu perkara tanpa mengharap apa-apa balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu. Dia kalau ikhlas tu, terima kasih pun dia tak nak. Macam mak-mak kita dulu kan, tolong orang apa semua, dia pun dah terlupa. Terima kasih lah kau tolong aku. Lah tak ada apa pun lah. Sedangkan orang tolong mak kita balik. Tu. Jadi dalam hidup kita ni macam tu lah. Jadi dalam bekerja, seterusnya apa yang kena ada untuk berjaya. Dalam integriti ni kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Dan jangan lambat-lambat. Mesin punch card jangan dianggap musuh. Punch card tu sebenarnya memastikan kita benchmarking kita datang kerja awal. Kenapa lambat? Hantar anak sekolah. Habis orang lain anak tak sekolah. Orang lain tak ada anak. Orang lain ni. Tak, semua orang ada anak hantar sekolah. Ada komitmen lain. Tapi kalau orang lain boleh awal, kenapa kita tak boleh awal? Ada je isu. Kan? Orang perempuan kena semak balik. Mungkin masa kita bangun tu tak sesuai. Mungkin bangun tu ngam-ngam pukul 6. Tak boleh. Kena awal lagi. Ada kawan saya seorang dekat Kuala Lipis. Hari tu saya berang dengan dia. Dia bangun pukul 4 pagi sebab dia kena masakkan tu anak-anak dengan suami dia. Sebab anak-anak dia tak boleh makan makanan kat kantin. Muntah. Dia kena makan masakan mak dia juga. Dahsyat. Pukul 4 pagi bangun.
Kan kadang kita kat Putrajaya ada mencabarkan sampai sekolah anak-anak kasut pun tak ada. Kasut kat rumah tadi. Kena pusing balik ambil kasut dah lambat. Betul tak? Mencabar. Balik kan tengoklah muka paling stres pun orang perempuan juga. Kan? Stres, baru tak stres. Kan saya tengok dekat traffic light tu dagu atas steering tu. Keadaan traffic light tu lama memang bodoh traffic light ni. Semua dia bodoh-bodohnya. Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Ya Allah, cabaran betul ya. Cabaran betul. Orang lelaki ni dia tak apa. Dia kalau balik lambat sikit, dia dah ready. Dia nampak beratur panjang lah misalnya cakap ni. Tak apa lah, minum. Okey, akan pergi minum dulu. Dia tenang je. Dah lambat dah ni. Alah. Balik, dia pancekat, sampai kat rumah, isteri tanya, lambat ni bang? Sekarang kerja tahulah. Banyak betul kerja sekarang. Semenjak bertukar kerajaan ni, lain macam kerja. Boceh. Dia punya alasan tu kan, ada tenang je orang lelaki. Kenapa orang lelaki macam tu? Dia bukan bohong. Tapi dia menjaga hati pasangan dia. Dia nak bagi isteri dia semangat. Oh, suami aku kuat bekerja. Faham? Orang lelaki ni makhluk paling jujur sebenarnya. Cuma tinggal lagi. Nak muntah kau ya? Tapi cuma tinggal lagi lelaki selalu ditanyakan soalan-soalan yang susah. Betul ke saya dah gemuk? Macam mana kau nak jawab soalan tadi? Betul ke saya dah gemuk bang? Mana ada. Kan gemuk-gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Mana marah tak boleh. Tak boleh jawabnya. Tak boleh. Betul ke saya dah gemuk bang? Mana ada gemuk? Ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Nak marah juga. Betul ke saya dah gemuk bang? Mana ada kurus ni. Orang buta je cakap gemuk. Ya bang. Cuba tengok balik. Ukur sendiri. Kita nak masuk bilik air dulu boleh masuk sesama. Sekarang keluar boleh masuk kan? Takkan tak faham. Kan? Okey. Jadi kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik datang kerja. Jangan ponteng. Jangan sesaja tak datang kerja. Itu sebab saya dulu masa jadi pengarah, saya heran bila ada staf-staf yang minta cuti untuk benda-benda entah apa-apa. Kenapa nak cuti ni? Ada urusan di bank. Apa masalah kau? Kau kena bentang paper kat depan Gubernur Bank Negara. Kau sampai cuti sehari ni. Ada urusan di bank cuti. Kenapa? Cuba beritahu apa urusan tu detail. Kadang urusan loan pinjaman sign tak sampai setengah jam pun. Apa masalah sampai nak bercuti? Bagilah reason yang konkret kena cuti. Saya kena balik kampung, ada urusan mak saudara sakit, ini kena jagalah apa semua. Beritahu. Cuti dia bukan satu hak, satu keistimewaan. Tu je. Kan? Kadang kita cuti, akhirnya waktu kita betul-betul nak bercuti, desperate memang benda emergency, dah terlalu banyak sangat cuti. Dulu masa kerja minta kerja elok menurut kajian yang dikeluarkan, cuba tengok bahagian sumber manusia, cuba tengok balik. Yang ramai MC, yang ramai cuti untuk benda tak ada apa-apa, kategori umur 35 tahun dan ke bawah. Betul? Cuba tengok balik. Kejap-kejap MC, buah pinggang beralih, siku tercabut, macam. Ya seorang tu pula jajab meninggal. Ayah meninggal, mak meninggal, adik meninggal, ni meninggal. Disusun ni. Sudahnya bagian Asia kaji balik. Tragis betul sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Itu masih minta kerja semua elok. Apa semua kan. Tiba-tiba perangai-perangai macam tu jadi. Masalah tu. Jangan cuti untuk... Pernah tak kita cuti? Kita balik rumah kat rumah kan. Kalau aku tahu baik aku kerja. Pernah kan rasa macam tu kan. So bercuti untuk benda yang perlu saja. Ya, jangan kita habiskan buang masa kat rumah sudahnya kerja banyak tak siap kat pejabat sedangkan tu kerja kita. Dan lepas tu masalah dengan Hermes sekarang ni main isi aja. Nama pengganti. Pengganti pun tak tahu dia kena ganti. Tu sebab saya dulu staff saya 80 orang. Taklah seramai ni kan. Staff saya 80 orang pun saya kata macam mana pun sebelum isi borang Hermes kau bawa isi borang manual jumpa dulu pengarah. Nak tengok apa masalah kau nak cuti. Bila saya dah lulus kan baru isi. Betul ya? Jap cuti. Aduh, pening boleh. Sudahnya, lepas tu ada bos. Tak boleh cuti. Lepas tu kau berdendam. Malah, dia marah nak cuti. Mana cuti? Ni aku cari. Cuti aku banyak lah. Marah. Cuti tersepit. Semua berbuat nak cuti kan. Tak boleh. Semua staff kena kerja. Rupanya bos yang cuti. Macam mana tak marah kau lah. Bukan kat sini lah tempat lain. Kan? Begitu juga seterusnya, apa yang kena ada adalah apply. Ni zaman kita apply, zaman kita buat. Bukan zaman kita cakap je, kita kena buat. Kan? Jangan dengar je, kita kena buat. Aku ingat aku nak berubah lah, kena buat.
Kemudian, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Aku tak tahulah benda ni. Aku tak tahu buat kerja ni. So, belajar. Tanya. Boleh tak ajar saya? Macam mana cara nak buat ni? Prosedur ni macam mana nak buat? Belajar. Kemudian, bersungguh-sungguh. Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Waktu kerja, kerja betul-betul. Waktu kerja, kerja betul-betul. Waktu peribadi di rumah betul-betul. Itu profesional. Balik rumah tak adalah. Bayangkan kalau saya balik rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya akan menyampaikan ceramah. Memang saya tak boleh terima benda tu. Anak saya buka YouTube, dia boleh buka ceramah saya. Tukar channel lain. Saya tak benarkan dia dengar ceramah saya. Rasa lain macam dengan ceramah sendiri. Macam ada bisikan kat kepala. Oh, jangan. Saya kata dah. Dekat rumah kita jadi seorang bapa. Dekat rumah kita jadi seorang suami. Bertukar watak. Jangan bawa kita punya jawatan bos kita. Bayangkan, dia kerja trafik, balik rumah, berhenti. Okey, jalan. Bayang, takkan kau rumah pun nak macam tu. Apalah artinya hidup ni kalau macam tu hidup kan? Betul tak? Iya, perubahan. Kemudian apa? Kemudian kita organize. Susun atur hidup, strategi kerja kita. Organize. Mana patut dulu-dulukan. Mana patut kemudian kan. Benda urgent, siapkan cepat. Dah bos kata, yang ni kena siap dulu. Siapkanlah. Jangan marah. Kalau cepat marah. Tentu ada hikmah. Kan saya kata tentu ada hikmah. Cepat marah. Mira, tolong siapkan ni Mira. Mira, sini siapkan ni. Mana Mira? Mana Mira? Dah tak mengaku nama Mira. Mana Mira? Tak ada. Mira tak ada dalam. Amira? Amira pun tak ada. Zila. Mana Zila? Semua tak mengaku dah. Nama kau apa dah? Gayah ke apa? Tak ada betul nama apa ya. Kita marah nama kan. Kan. Contoh Maria lah, Maria. Tak datang. Oh, mana Mat Elis ada lah. Fatimah ada. Mana dia Fatimah? Mana? Contoh Fatimah ada. Fatimah mai sini Fatimah. Fatimah tolong siapkan kerja ni. Fatimah pun cakap, Tuan, minta maaf Tuan, saya kebetulan memang banyak kerja ni. Tuan boleh tak bagi orang lain? Ada cakap you kan. You buatlah. Masalah you. Buat. Fatimah ni dengan tabah. Dia angguk. Sampai dekat meja dia. Cik aku je. Cerita orang lain. Apa tu tengok? Kawan-kawan pun kena lah. Dia pun buat pukul 5 dia telefon. Hello bang. Kalau jemput anak balik sekolah. Banyak kerja ni. Dah suami yang tak berdosa pun kena marah. Suami pun kena marah ni. Sudah buat tap. Dia nak siapkan itu juga. Bab akhirnya pukul 9 malam baru siap. Dia pergi kat meja bos. Nah, ambil puas tikau. Sebab masa tu bos dah balik. Tu yang dia berani buat macam tu. Dia hentakkan kat meja bos. Nah, ambil puas tikau. Kan? Kemudian malam tu ayahnya, suaminya dengan anak-anak semua dah makan. Makanan yang ayah bagi tadi dah okey. Dah makan, letak je pinggan dalam sinki, tak pernah nanti ayah basuh. Masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan kau keluar walau apa pun bunyi nak keluar. Yang Fatimah tadi balik kan, orang nak minta jalan pun dia marah. Nak minta ke tidak? Balik orang tu, tak jadi orang tu minta. Marah betul dia. Sampai ke rumah, Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, tak habis lagi marah. Cubalah sabar. Cuba kalau awak kena, awak boleh sabar tak? Tak boleh. Abang tak boleh sabar. Dengan suami kena ni. Tadi abang dah suruh dah anak-anak tadi makan bungkus sama nak bungkus tadi, tak apa, tak payah makan. Saya baik bungkus. Langsung masak tadi. Ni nampak tu. Yang mana neraka tu bini macam tu tau. Tapi bukan Fatimah ni lah, orang lain. Fatimah lain. Selang 2 minggu dalam mesyuarat pagi, tiba-tiba bos cakap, okay, Alhamdulillah, saya dah ada berita baik. Alhamdulillah, paperwork yang kita hantar baru-baru ini telah diangkat sebagai paperwork terbaik dan telah diluluskan. Terima kasih lah, saya dengar Fatimah hari tu sampai pukul 9 malam saya dengar ya Fatimah. Rasa Fatimah marah lagi tak? Yalah, pukul 9 tu. Ada. Ada tak macam tu? Macam tu ke Fatimah jawab? Macam tu ke Fatimah jawab? Tak. Fatimah, saya dengar sampai pukul 9 malam Tuan, ini kan tanggungjawab. Bila time kena puji kau ambil macam tu. Time kau marah tadi, tak ingat dunia. Tak, ni contoh lah. Tu sebabnya kita kena percaya ada benda baik tu. Sebalik kita tiba-tiba kena buat kerja tu. Rupanya bos ingat kita. Bos tu tak budi dengan kita. Rupanya kita naik pangkat. Rupanya kita dapat APC. Contoh lah. Macam tu je. Kan? Tu sebabnya kat pejabat, tambahkan anugerah-anugerah. Jangan bagi tu je. Bagi anugerah lain. Anugerah markah SKT 90 ke atas. Bagi sijil. 90 ke atas bagi sijil. Gantung ke rumah. Mama saja.
Kampung Lonek, Mama. Mama dapat A, Mama. Memang, ini kesiket ni, soalan lompat ni. Normally, 95 and above. Nampak tak? Walaupun tak dapat duit, bagi sijil. Letak atas meja tu. Kita framekan sendiri. Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Macam tu. Wui, kau pergi balik. Namun tak ada arah dah ni, pergi balik. Nanti dapat sijil. Daripada arah dah ni. Bayangkan punya beri orang bekerja. Nampak tak? Lepas tu tak pernah punch card merah tahun dinilai. Ayah tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok ayah lambat ya. Ada caranya. Ajar tu bapak. Bapak dah lah lambat dia ajar pula budak tu caranya. Jangan macam tu. Seterusnya letakkanlah niat yang baik dalam bekerja. So, dalam bekerja, nak integriti ni satu je. Kita bukan nak kerja kaya, bukan nak kerja pangkat tinggi, bukan nak kerja keselesaan mewah hidup. Tapi sebenarnya, kalau mewah, ambillah rezeki Allah bagi. Selesa dengan apa yang kita ada. Dulu rumah papan aja, kita bilik pun tak ada. Ada orang ada bilik pun share dulu. Tapi makan dah tertika mengkuang, bahagia. Berebut nak makan sebelah ayah ni. Macam konon kita paling rapat dengan ayah. Yang sebenarnya kalau ayam ayah tak habis tu, kita ambil tu. Dulu betul tak? Dulu mak kita berterabur pun tak ada. Mandi kita makan sop macam ni. Nasi dekat rambut. Ni dekat sini penuh telur melekat kat telinga. Kan? Tapi bila dah habis tu mak kita gulung tikar mengkuang dia kibas bagi itik dengan ayam makan. Okay. Tiba-tiba hari ni kita dengan kemewahan yang ada. Dengan meja marble. Nah, kejap lagi makan. Nanti berterabur. Nanti mama suap. Tak dapat makan sama. Walaupun meja harga 20,000 boleh duduk 10 orang. Apa nilainya beli meja mahal tapi tak boleh makan sesama? Saya last makan sama dengan family. Minggu lepas. Punya lamanya dah. Hari-hari syamah kat tempat orang. Malam balik dari Kelantan tak balik rumah lagi ni. Allahu Akbar. Ya, itu sebab hargai. Betul. Itu sebab kita nak kerja apa sebenarnya? Kita kerja keberkatan rezeki. Itu sebenarnya. Kerja berintegriti, rezeki berkat. Apa tanda-tanda rezeki berkat? Pertama, sikit rasa cukup. Banyak boleh kongsi. Faham? Kau orang memang sensitif kongsi kan? Muka tu, apa hal? Maksudnya sikit cukup, sikit kita rasa cukup, banyak kita boleh kongsi sedekah bantu orang. Tapi kepada orang yang tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah menyanyi suami. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia hidup. Suami balik, sayang bancuh air, jom kita makan sama. Abang bawa balik kuih ni. Bukan semua suami buat benda tu. Lepas tokak dia minum dengan kawan, dia tak belanja. Sayang, bancuh air kopi O, kita minum sesama. Abang bawa kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Dia betul abang ni. Sayang tengoklah. Kuih apa tu? Kuih kapal. Kuih kapal? Tengok dalam, kuih cakoi. Kuih cakoi kan melekap tu kapal tu. Kau baru tahu kan? Tu. Abang ni, nampak tak? Suami balik kan? Suami balik tengok isteri tengah basuh pinggan ni. Sayang, dengan pakai baju puspanita ni. Orang kuat puspanita. Sayang, dah pergi masuk dalam, biar abang sambung. Tengok. Bayang kan? Suami penolong daftar ni. Contohlah. Macam saya pun sendiri, saya tak boleh. Saya akan basuh pinggan. Dia nampak pinggan mangkuk, saya tak boleh. Saya memang akan basuh. Saya kata dah, saya basuh dah. Tak apa, biar abang sambung. Seronok ke tak cakap? Seronok. Walaupun tulah sekali dalam 365 hari tu. Kau akan rasa bahagia sangat tu. Betul. Ya Allah, happy. Betul tak? Ataupun sayang, ni, ambil ni voucher. Spa Muslimah ni pergi. Hari Sabtu ni pergi. Abang, Sabtu ambil anak siapa? Anak abang jaga, pergi je. Nanti pergi cuci rambut. Ni, massage sikit, pedicure, manicure, buat settle. Abang,
Susahkan abang aja. Tak susah apa pun sayang. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kau ngasam ni jantan ni. Abang bayar sendiri ke? Tak adalah, abang nak bayarkan. Makasih. Suami bayarkan. Sonok tak sonok? Bagi isteri me time. Kan? Isteri saya kata, bang boleh tak bang nak begini? Dia sebut tadi, bang nak begini boleh tak? Tak boleh. Alah, bang tak pernah pun tak bagi sebelum ni. Tak boleh. Bang kata tak boleh lah. Yelah, tak boleh tak apalah. Tanya je. Lepas tu dia tak telefon. Lepas tu saya telefon. Abang tak habis cakap lagi. Yelah, tak boleh tak. Abang kata tak boleh kalau tak tanya abang. Tanya abang boleh, pergilah. Terima kasih Ramah, I love you. Kan tu. Betul, bahagia. Betul tak? Ha. Kemudian, saya bagi sikit lah. Kebahagiaan ni 4S. Pertama, solat sesama. Sembahyang sesama. Kedua, makan sesama. Makan sesama. Yang, bang, nak sayur tu sikit. Ambil letak makanan, letak dalam pinggan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar pada bagi makan anak orang lain tu. Bang, nak sayur tu sikit. Suap isteri kita. Bang. Anak nampak lah. Biar ada anak nampak. You isteri I kan? Yelah. Yang anak pun nampak. Huyo. Anak tak pernah tengok. Yang ketiga, tidur sesama. Tidur sesama tu pun kadang. Dah makin berusia, makin halau lagi. Pergi tidur luar. Menyemak je. Jangan macam tu. Dan tidur sama-sama. Posisi kena betul. Suami dan isteri. Isteri mesti menghadap muka suami. Tahu? Betul memang kena. Tapi kalau dah terlelap, pusing, tak apa. Ni kalau awal pusing. Dah ke? Kalau terlelap, pusing, dah ke? Tak boleh tentu. Tapi boleh pusing kalau permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur nak muka kau ni. Rambut kembang. Budak sejuk pasal pah tu ni. Suami baru nak lelap. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku ni tadi. Itu kalau dia minta kau tolong pusing. Bahagia. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Iya, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, pernah buat tak? Kunci pintu, naik motor round taman perumahan kita. Suami bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat prisin berapa tu. Tap. Tayar bocor. Awak lah, badan berat sangat. Apalah, abang tak pam tayar dulu tu. Dah bergaduh dah. Turun kata. Suami bawa tak tolak motor. Yang bini macam ni pegang helmet. Sampai dekat simpang masuk taman dah tak tahan, buka pula tudung dah kembang dia ikut dari belakang. Yang jiran sebelah rumah tu nampak, besok tu dia tegur, Man, malam tadi kau ke malam tadi tolak motor? Aku dah tolak motor tu. Kau jaga-jaga, Man. Kenapa lah? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tu. Tu bukan lembaga, itu bini aku tau, dia kata. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, bahagia, rumah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak menjadi dalam bidang dia masing-masing. Mungkin dia belajar bagus, dia masuk universiti, result dia bagus. Ataupun mungkin dia berjaya dalam apa juga bidang. Mungkin dia bidang kemahiran. Kalau tak akademik, kemahiran. Kejaya dia. Dia build bisnes pun bagus. Alhamdulillah. Anak kita berjaya. Bang, anak kita, bang, tiba-tiba dah konvo anak kita, bang. Ya Allah. Kau bawa bertenang. Ni konvo tadika tau. Konvo tadika pun dah happy tu. Bayangkan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat kejiranan, kita saling mudah memudahkan. Orang senangkan kita senangkan orang. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak semayang. Ikutlah agama masing-masing. Mudah untuk semayang, mudah untuk bersedekah, mudah untuk mengaji, mudah untuk buat benda-benda baik. Maka itu tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumah kita sering kali diziarahi. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk tu. Itu kau yang order. Faham? Bang, berkat bang mah kita, bang, hari-hari orang hantar barang. Tu tak kira. Yang datang hantar barang tak kira. Ni datang, kita ziarah, kita bagi dia makan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Itulah 7 tanda keberkatan rezeki. So,
Jangan kejar kemewahan. Jangan kejar. Itu sebabnya sebagai penutup nak bagi tahu, Nabi ada sebut, ada beberapa hadis saya nak share sebagai penutup. Pertama Nabi sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jangan selalu tengok yang di atas. Banyak kamu lihat di bawah, kata Nabi. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan Nabi juga beritahu, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka banyakkanlah memberi daripada menerima. InsyaAllah, kita akan bahagia. Dan nak pesan juga, nak beritahu, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Birth and death. Hidup kita antara B dan D. Birth and death. Di antara B dan D ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau nak hidup berintegriti, nak cari keberkatan, buatlah. Tapi kalau kita pilih nak teruskan dengan hidup kita, tak mengikut peraturan, tak berintegriti, maka tanggunglah akibatnya. Mungkin di dunia lagi kita dah terima akibatnya. So jangan kita kejar. Jangan kita cabar Tuhan untuk benda-benda macam ni. Jadi secukuplah sekarang itu. Saya faham signal yang diberikan. Cara mana-mana jam tu saya faham. Sebenarnya petang ni adalah petang yang paling menyeronokkan, betul tak? Sebab bila ceramah maknanya tak ada kerja. Cara kau gelak pun nampak je lah. Cuba kau buat. Tak ada. Jawab macam mana? Tak adalah gurau. Jadi apa-apa pun, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Istana Kehakiman menjemput hari ini. Rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja daripada saya.